Okay, apa khabar semua? Semua okay? Semua sihat? Alhamdulillah, okey cikgu, sihat-sihat. Okay, siapa ni? Nama Haziq Iman. Okay, sihat? Haziq Iman? Diam je. Gambar dia dengan awet mana lah tu? Ajim? Sihat cikgu, sihat. Sihat, okay. Okay, so hari ni kita akan buat ulang kaji matematik. Okay? Untuk semester 3 SPM. Okay, seperti yang awak tahu, kita sebenarnya dah lama dah belajar benda ni. Dah sampai minggu yang ke... Sekejap cikgu admit kawan-kawan awak ni. Okay, dah sampai minggu ke-25 dah. Minggu ni adalah minggu ke-25. Sebenarnya itu adalah masa yang terlalu panjang untuk kita belajar. Okay, so ada yang buat ulang kaji tak? Siapa yang buat ulang kaji? Respon sikit. Tak ada. Tak ada? Afiq Afnah ada ke tak? Cikgu tak dengar. Apa cikgu? Ada buat ulang kaji? Tak ada. Tak ada. So awak tahu tak bila PA awak? Tak tahu. Tak tahu. PA awak adalah sewaktu awak masuk ke sekolah pada 3 minggu. Okey? Iaitu selama 3 minggu. Bila awak masuk sekolah? Dapat tahu tak? Ada tak cikgu kelas war-warkan bila masa masuk sekolah? Tahu? Masa waktu sekolah, masuk adalah pada awal November. Sekarang Oktober kan, pada awal November itu adalah waktu persekolahan awak akan bermula, iaitu selama 3 minggu sahaja, tak lama pun. Dalam masa 3 minggu tu, waktu tu lah awak belajar dan waktu tu lah awak PA. Okay, selalunya PA seminggu lebih. Kan? So maksudnya seminggu lebih tu adalah untuk belajar sahaja. Mana cukup kan? Untuk belajar subjek lain, ada BM, ada BI, Math, Science, Sejarah. So awak kena betul-betul belajar dalam masa sebulan ni. Siapa yang dah terleka sebelum ni, kena belajar betul-betul. Okay, sebab kita ada masa sebulan saja. Lepas tu masuk sekolah. Dalam masa 3 minggu itu adalah PA awak. Okay. So PA tu dah dekat sangat dah. So awak kena belajar untuk setiap subjek. Okay, so kita ulang kaji balik untuk matematik ni. Okay, awak kena ingat kod dia. Okay, kod dia adalah A03301 supaya nanti bila awak exam, awak tengok kod paper tu. Betul ke tidak kod awak dapat paper lain, awak jawab-jawab tak reti. Kenapa tak reti ni? Tak belajar langsung ni. Rupanya kertas salah. Okay. Kadang-kadang boleh jadi macam tu. Okay, so make sure awak tahu. Okay, and then tajuk ada 3 sahaja untuk matematik. Tak banyak pun, ada 3 sahaja. Dan dia adalah dikira mudah. Okay, dan kita belajar lama. Sepatutnya ada masa yang lama untuk awak ambil masa untuk faham. Okay, tajuk yang pertama adalah ubahan. Tajuk kedua adalah transformasi. Tajuk yang ketiga adalah trigonometry. Transformasi ni kita belajar kat sekolah. Ingat tak lagi kita belajar transformasi? Kita lukis tu semua. Ingat lagi tak? Ingat. Ingat. Alhamdulillah Dinil Hakim. Okay, so awak tengok format PA. Format PA, okay, format penilaian akhir awak adalah berbeza daripada yang sebelum ni. Sebab bahagian peperiksaan dia dah revise balik kan. And then dia buat format yang terbaru pada semester ini. Iaitu masa yang diambil, yang diberi kepada awak adalah 1 jam 45 minit untuk paper matematik. Okay, and then yang ni dia ada 3 bahagian. Sebelumnya ada 2 bahagian je. Bahagian A dengan bahagian B. Okay, tetapi ni ditambah lagi bahagian C. Okay, ada 3 bahagian A, B dengan C. Okay, bahagian A ada 20 soalan objektif. Awak masing-masing nampak tak skrin saya? Nampak? Nampak cikgu, nampak. Nampak. Okay.
bahagian A dah ada 20 soalan objektif. Kalau objektif ni biasalah. Yang A, B, C, D tu awak kena pilih. Okay? And then bahagian B adalah subjektif. Subjektif ni macam biasalah yang biasa awak jumpa tu dia punya jalan kerja pun tak adalah yang sederhana lah. Okay, soalan pun ada yang senang, ada yang sederhana, ada yang susah. Okay, dia merangkumi 30 markah. Untuk bahagian B ada 30 markah. Okay, and then untuk bahagian C, bahagian C ni tak pernah ada tau. Untuk peringkat college vocational. Yang ni first time ada. Mungkin awak adalah bertuah lah kot. Berpeluang untuk menjawab soalan bahagian C iaitu item berstruktur. Sebenarnya dia macam SPM. Lebih kurang macam SPM. Tapi SPM dia punya level lagi banyak tajuknya lah kan. Ini 3 tajuk je. Okay. So bahagian C ni adalah item berstruktur. Maksudnya dia agak panjang sikit lah. Dia punya soalan pun akan berkait antara each other. Okay, dia ada 2 soalan je. Okay, item berstruktur ni. Bahagian C ada 2 soalan tapi awak kena pilih. Awak perlu jawab satu sahaja. Kena perlu jawab satu sahaja. So mungkin soalan yang pertama dekat bahagian C soalan transformasi. Soalan yang kedua adalah trigonometri. So awak pilihlah yang mana satu yang awak rasa mudah untuk awak jawab. Okay. And then soalan ni untuk bahagian C dah 10 markah. Selalu soalan ni panjang sikit lah. Dia berkait antara A dengan B, B dengan C tu dia berkait. Okay. So, jumlah markah PA awak adalah secara keseluruhan. So, 20 tambah 30 tambah 10. So, jumlah markah PA adalah 60 markah. Okay. Okay. And then saya nak ajar awak macam mana nak target markah PA. Target markah PA supaya secara keseluruhan awak punya subjek matematik akan lulus. Macam mana? So, awak kena tahu markah PB awak. Okay, saya akan bagi markah PB yang terakhir sekali kepada awak. Okay, kebanyakannya awak semua okay. That's why ada yang saya tak ada panggil pun untuk mengulang. Okay, kebanyakannya okay. Kalau tak okay, saya akan contact secara personal lah. Kebanyakannya okay lah. Kebanyakannya semua 20 dan ke atas markahnya. Okay, awak kena ingat markah PB per berapa? Berapa persen? Ingat lagi tak? 30. 30 kan? Markah PB 30. So, contoh kat sini contoh Contohnya, saya letak markah PB awak adalah 20 per 30. Okay, ni awak nak target lulus tau. Macam mana nak target lulus? Ni nak target lulus sahaja. Siapa yang nak target dapat A, dapat lebih cemerlang, tu lain cerita lah kan? Ni nak lulus. Okay. Contoh, markah PB awak dapat 20 per 30. Okay, awak nak target markah PA tu macam mana? Okay, so awak tahu kalau nak target lulus berapa markah? Tahu tak berapa markah untuk lulus? Berapa per 100? Anyone? 50. 50 pandai, okay? 50 per 100. Barulah lulus. Okay, so markah PB awak dah dapat 20 dah. So, awak nak target PA awak mesti adalah, so nak sampai ke 50. Okay, so maksudnya 50 markah untuk lulus. Tolak dengan 20 markah PB. So, kita dapat 30. Okay, so kita nak target markah PA kita adalah 30 per 100. Okay, so 30 per 100. And then disebabkan markah PA kita keseluruhan adalah 60 markah. Okay, so darabkan dengan 60. Okay. And then, so jawapannya adalah 18. 18 ini adalah target awak untuk betul dalam PA. Target untuk betul dalam PA. Awak perlukan 18 markah sahaja lagi untuk lulus matematik. Banyak ke sikit awak rasa 18? Sikit je. Sikit je lagi. Okay. Tu markah PB kalau 20.
Kebanyakan ada awak makan PB 25, 26. Lagi tinggi kan? So maksudnya lagi sikit je awak nak target PA tu. Okay. 18 sahaja. 18/60 sahaja awak dah boleh dapat lulus. Ini untuk lulus. Siapa yang nak target lebih tinggi, tu lagi bagus. Okay. So, dekat sini saya nak sampaikan kat awak. Nak lulus ni, kan awak kena betul-betul mahir dekat dalam satu-satu tajuk. Contohnya, awak rasa awak tak yakin lah nak jawab transformasi kan. Awak kena build confidence awak untuk ubahan. Trigonometry. Okay, at least ubahan. Awak betul-betul faham dengan salah satu tajuk daripada 3 ni. Okay, kalau awak betul-betul boleh faham salah satu tajuk daripada 3 ni, insyaAllah awak boleh lulus. Okay, sebab markah nak lulus tu sebenarnya sangat sikit. 18 lagi daripada 60 sahaja. Okay, yang ni untuk lulus sahaja. Okay, kalau nak cemerlang kena lebih lagi. Okay, so kita tengok soalan. Soalan ni siapa dah print out? Saya ada pesan kan untuk print. Siapa dah print? Angkat tangan sikit. Okay, Daniel Hakim. Very good. Lagi siapa? Hafiz Ali, Fahmi Hakim, Muhammad Nasrullah. Okay, bagus. Okay, yang dah print ni, it's very good. Okay, maksudnya awak dah bersedia. Ada cuba buat tak? Okay. Okay, so. Alif Daniel. Banyak kali yang angkat tangan. Okay, so kita tengok dekat sini macam ni lah lebih kurang dia punya muka depannya. Okay, dia tunjukkan ada bahagian A, B dengan C. Okay, saya familiarkan awak dengan cara soalan PA ni dia bagi kat awak. So, supaya awak tak terkejut nanti bila dapat ini macam tak pernah jumpa je kan. So, yang ni bahagian A. Bahagian A cikgu kata dia adalah objektif. 20 markah. Okay, jom kita buat soalan bahagian A. Okay, so untuk hari ni, cikgu akan buat soalan yang berkaitan dengan ubahan dahulu. Okay, sebab kita ada masa dalam sejam ya sampai pukul 10 insyaAllah kan. Kita buat ubahan. So ubahan, kita tengok dia punya ringkasan. Ringkasan untuk ubahan ni sebenarnya tajuk ubahan ni sangat mudah. Okey, awak kena ingat mengenai ubahan langsung, ubahan songsang. Okey, siapa-siapa nak tanya soalan awak just on je mic, okey? Okey, ubahan langsung ni macam mana? Dia sebenarnya soalan ni dia daripada ayat matematik. Siapa raise hand tadi? Okay, siapa nak tanya buka je mic dan tanya. Okay, and then ubahan langsung dengan ubahan songsang ni sebenarnya daripada ayat biasa ditukarkan kepada ayat matematik. Okay, contoh awak tengok kat ubahan langsung ni Y berubah secara langsung dengan X. So, cara nak menulis tu awak kena tahu. So, cara yang menulis yang pertama ni adalah ada macam bentuk ikan tu kan. Itu adalah dalam bentuk hubungan ubahan. So, kalau kita buat Y and then ada bentuk ikan tu, kan. And then ada X tu, maksudnya kita tahulah X, Y tu berubah secara langsung dengan X. Kita tukar kepada bentuk hubungan ubahan. Hubungan ubahan ni nak buat boleh, tak buat pun tak apa sebenarnya. Tinggal lagi awak kena tahulah ada simbol tu. Okay, yang kedua ni yang penting ni. Nak tukarkan ke dalam bentuk persamaan. Okay, so kita tahu Y adalah secara langsung dengan X. Adalah kita jadikan dalam bentuk persamaan Y sama dengan KX. Okay, bentuk persamaan. Kalau persamaan tu maksudnya mesti ada sama dengan lah. And then kita kena tambah dengan huruf K tu. K itu adalah pemalar. Okay, K itu adalah pemalar yang kita perlu cari nanti dalam soalan. Okay,
And then awak kena tahu ubahan langsung and then ubahan songsang. Sama je. Y berubah secara songsang. Tapi kalau songsang, dia mesti jadi pecahan. X tu berada di bawah. 1 per X. So macam mana nak tulis persamaannya adalah Y sama dengan K per X. Kalau secara langsung tu X tu dekat atas, di sebelah K je. Kan? Tetapi kalau secara songsang X tu berada di bawah. Okay, awak kena ingat tu je. Okay? And then kalau yang ni lebih susah lah. Yang saya letak love ni. Okay, yang ni lebih susah sikit lah. Susah pun tapi dia punya konsep sama je. Y berubah secara langsung dengan A dan B. Ada dua kan? So awak buat je lah. Y sama dengan KAB. Sebabkan dia secara langsung awak just letak je di sebelah. Dia jadi darab lah. K darab A darab B. Macam tu. Okay. Then kalau secara songsang, dengan Y berubah secara songsang dengan A dan B. Okay, so kalau secara songsang, maksudnya dia jadi bahagilah. Dia jadi per. Pecahan kat situ. Y sama dengan K per dengan A, B. Macam tu. Okay, bila songsang je letak dekat bawah. Okay, boleh faham tak yang ni? Very basic. Kena betul-betul faham ni. Okay, semua. Okay tak ni? Diam je awak ni. Okay, go. Okay. Okay, so kita tengok soalan nombor 1. Okay, diberi bahawa G berubah secara langsung dengan kuasa 3F. Cari hubungan antara G dan F. Kalau hubungan tu maksudnya yang bentuk ikan tu je lah kan. Kalau persamaan sama dengan. Okay, so awak rasa-rasa yang mana jawapannya? A, B, C atau D? Soalan senang Kalau secara langsung dia jadi pecahan ke dia letak dekat atas sahaja? No. Semua okey ke ni? Siapa-siapa nak bagi jawapan? C, cikgu, C. Yes, Afiq Afnan. Jawapannya adalah C. Okay, very good. Okay, sebab kenapa dia kata G berubah secara langsung. Kan dia nak hubungan, so buat ni lah. Buat bentuk ikan tu kan. Secara langsung maksudnya awak letak sahaja dia di atas. Okay, kalau songsang baru jadi pecahan. Letak dekat bawah. Kuasa 3F. Macam mana nak tulis ni kuasa 3F? So, ya, maksudnya F kuasa 3 lah. So, jawapannya adalah C. Okay tak? Boleh ikut? Soalan senang macam ni mesti kena score. Okay? Okay, soalan nombor 2. Jadual 1 menunjukkan beberapa nilai bagi pemboleh ubah P dan Q. Okay, kita ada 2 pemboleh ubah kat sini. P dengan Q, okay? Dengan keadaan, okay, Q berubah secara langsung dengan punca kuasa 2P. Okay, untuk jawab soalan ni kita kena buat jalan kerja sikit lah. And then kita kena tukarkan daripada ayat ni kepada ayat matematik. Kita kena tulis persamaannya. Q berubah secara langsung dengan punca kuasa 2P. Macam mana kita nak buat ni? Persamaan. Siapa-siapa boleh bagi tahu? Q berubah secara langsung. So bermaksud Q kita start dulu kan. So Q sama dengan, mesti ada sama dengan kat situ. Berubah secara langsung. Kalau secara langsung tu letak dekat atas ke dekat bawah?
Respon, cikgu tak nak cikgu cakap seorang-seorang je. Atas. Letak dekat atas. Okay, so punca kuasa 2P. So awak kena tahu lah punca kuasa 2P macam nak tulis. Punca kuasa 2 macam ni. P macam ni. And then, disebabkan dia persamaan, jangan lupa tulis dia punya pemalar. Huruf K tu. Okay? K. K punca kuasa 2P. Macam tu. Okay, so sekarang ni kita kena cari nilai K. Okay, sebelum kita nak cari nilai M, kita kena cari nilai K dahulu. Kita nak guna yang mana? Kita guna yang ni. Yang bahagian ni. P 1/9, Q sama dengan 4. So, kita masukkan sahaja. Q sama dengan 4. Okay. Sama dengan K kita tak tahu. And then punca kuasa P adalah 1/9. Macam tu. Tulis. Okay, kita gantikan Q dengan P tu. Jadi nombor. Okay, sekarang nak cari K Okay. So, 4 kita kekal. 4, jangan kacau. K. Okay, punca kuasa 2 1/9. Cuba tekan kalkulator dapat berapa? Berarti tekan kalkulator. Tekan punca kuasa. Awak nampak dalam kalkulator ada punca kuasa. Okay, and then awak pastikan letak kurungan. And then awak tekan 1/9. Then tutup kurungan. Okay, kena ada bracket kat situ. Dapat berapa jawapannya? Siapa-siapa? Adam Danish. Berapa jawapan? Punca kuasa 2 1/9. Adam Danish. Okay, cikgu perlukan kerjasama semua untuk respon. Kalau tak, baik awak tengok video je kan? Siapa ni? Muhammad Nasrullah. Punca kuasa 2 1/9. Berapa? 1/3 je. Very good. Okay, jawapannya adalah 1/3. So bermaksud K darab dengan 1/3. Okay? Okay, kita nak cari K, 1/3 kena pindah sebelah. Okay? Ataupun kita boleh buat macam ni. 4 sama dengan K darab dengan 1/3 akan jadi K/3. Sebab K darab 1 adalah K kan? Okay, buat macam ni lagi nampak mudah lah. Okay, so kita nak cari K. Yang 3 dekat bawah tu kena pindah ke sebelah. Ni K bahagi 3 pindah sebelah dia jadi darab ya. Okay. So 4 kali 3 sama dengan K. Okay, K sama dengan 4 kali 3 berapa? Muhammad Amal. Okay, Fahmi Hakim. Very good. 12. Okay, sekarang ni awak dah dapat 12. Tapi ni adalah nilai K. Soalan suruh cari nilai M. Okay, so sekarang kita dah boleh cari nilai M lah. Kita guna ni. Okay, tulis balik. Q sama dengan K kita dah tahu adalah 12. And then punca kuasa 2P. Okay. That's why kita kena cari K tu supaya kita boleh cari Q ataupun P. Okay, so next kita gunakan tabel yang sebelah sini yang color ungu tu saya gariskan dalam warna ungu tu. Okay, so Q adalah 3. Kita gantikan Q tu jadi 3. Awak kena expert ganti-ganti ni. Okay, just gantikan saja. Kenapa saya buat color ni? Q tu jadi 3, 12 and then punca kuasa P tu adalah M. Okay, M. Okay, so sekarang ni kita nak cari M. So, 12 ni kita pindah pergi sebelah.
Okay, so 12 dengan punca kuasa 2M ni adalah darab. Kalau pindah sebelah, dia akan jadi bahagi. Okay, ingat kan kalau dia pindah sebelah tu dia jadi berlawanan tau. Kalau tambah dia tolak, darab jadi bahagi. Bahagi jadi darab. Okay. So, kita akan dapat 3 per dengan 12. And then punca kuasa 2M. Macam ni. Okay, awak guna kalkulator awak 3 per 12. Boleh kecilkan tak? Dapat berapa? 1/4. Very good. 1/4. And then sama dengan punca kuasa 2M. Macam ni dah siap ke awak rasa? Dia suruh cari M kan? Dia bukan suruh cari punca kuasa 2M. So punca kuasa 2M ni, kita nak, kalau pindah ke sebelah, dia akan jadi berlawanan lah punca kuasa 2. Tu akan jadi 1/4 akan jadi kuasa 2. Okay, kalau punca kuasa 2, lawannya kuasa 2. Okay, dan 1/4 kuasa 2, dapat berapa jawapan? Satu per 4 kuasa 2. Lily Dawn. Siapa Lily Dawn ni? Hazid Haikal. 1/4 kuasa 2 berapa? Semua senyap je ni. 1/16 cikgu. Yes, Hafiz Alif. Very good. 1/16. Okay. Jawapannya adalah 1/16. So jawapannya adalah A. Macam tu. Okay. Nampak macam panjang. Tapi macam ni lah soalan yang akan berulang-ulang benda yang sama untuk tajuk ubahan. Okay, benda yang sama je dia tanya. Kalau awak perasan, kalau awak buat latihan-latihan sebelum ni, macam ni je dia tanya. Okay. Kalau nak tanya soalan, boleh beritahu. Okay, saya cuba pergi slow sebab saya punya aim adalah nak awak betul-betul faham. Okay, kalau tak faham je terus tanya. Okay, soalan nombor 3. Okay, jadual 2 menunjukkan beberapa nilai bagi hubungan antara pemboleh ubah X dengan Y. Dekat sini ada X dengan Y. Okay, ungkapkan Y dalam sebutan X. Maksudnya dia suruh cari persamaan antara Y dengan X. Okay, firstly, awak boleh cuba-cuba je guna calculator. Disebabkan ni adalah dia objektif. Objektif boleh cuba jaya, trial and error. Okay? Okay, firstly awak cubalah yang A dulu. Okay? Yang A, awak cuba ambil mana-mana nilai, tak kisahlah nilai yang pertama ni ke, 2/12 ke, 3/27 ke, 4/48 ke, tak kisah, mana-mana pun boleh. Okay kan, macam saya ambil 2/12 lah. Okay, so saya buat kaedah cuba jaya. Okay, ataupun dalam bahasa Inggerisnya trial and error. Okay, so kita cuba buat Y sama dengan 3X kuasa negatif 2. Okay, so Y adalah 12. So, awak nampak ni, Y adalah 12. Jangan tersalah pula pergi masukkan Y 12. Sama dengan 3X negatif 2. X 2 kuasa negatif 2. So ni awak guna kalkulator. 12 tetap 12. And then 3. Ni awak guna kalkulator sahaja. Yang bahagian sebelah kanan ni. Okay. So awak guna kalkulator 3 darab dengan 2. Lepas tu awak buatkan 2 tu kuasa negatif 2. Dia kan boleh buat kuasa kan. Buat kuasa yang awak guna dekat dalam kalkulator tu, mana ada kuasa negatif 2 kan. Kuasa 2 adalah kan. So awak kena guna kuasa yang tu yang ada simbol ni.
So awak letak negatif 2. Okay. So kat sini awak dapat 3 darab dengan 2 negatif 2, awak akan dapat 3/4. So adakah 12 ni sama nilai dengan 3/4? Tak sama kan? 12 dengan 3/4 adalah benda yang berbeza pun kan? So ni jawapan ni salah. So A bukan jawapannya. Okay. Okay, next B. B kita cuba jaya. Y sama dengan 3X. Sama jugalah kita ambil Y adalah 12. Okay. 3 X adalah apa? X adalah 2. Okay. Kita ambil kolom yang pertama tu je. Okay, yang kolom lain tu awak boleh hiraukan saja. Okay, so 12. 3 kali 2 berapa? 6. Okay, 12 dengan 6 sama ke? Tak sama. So C bukan jawapannya. Okay, so next kita cuba. B bukan jawapannya. Okay, kita cuba C pula. Y adalah 2. 12. 3. Okay, 3 dia tetap 3 lah X kuasa 2. X berapa? 2. Kuasa 2. Okay, kita gantikan X tu jadi 2. So, 12. 2 kuasa 2 adalah 4. 4 kali 3 adalah 12. Okay, this one sama. 12. Okay, yang ni adalah sama. So, jawapannya adalah C. Okay, ni adalah kaedah cuba jaya yang lebih memudahkan awak. Okay? Dah sampai C tu tak payahlah buat D, buang masa je kan. Jadi kita tahu jawapan C. Okay? Kalau awak tak nak guna kolom yang pertama, nak guna kolom yang ni pun boleh. 5, 7, 5. Okay, dia akan dapat jawapannya sama je. Okay, yang penting awak gantikan nombor dengan betul. Okay, ni menguji algebra awak ni sebenarnya. Okay, yang awak dah belajar masa SEM 1. Okay, ada nak tanya tak? Okay, semua. Okay. Okay, kita tengok soalan 4. Okay, diberi bahawa R berubah secara songsang dengan Q. Daripada ayat ni, kita boleh buat persamaan. Y berubah secara songsang dengan Q. Okay, diberi bahawa R adalah 6. Apabila Q adalah 1/3. Yang tu dia dah bagi dia punya nilai. Okay. Okay, ungkapkan R dalam sebutan Q. Ungkapkan R dalam sebutan Q maksudnya awak kena jawapan dia mestilah R sama dengan something Q. Okay, R berada di depan, Q berada di belakang. Okay, so sekarang ni kita buatlah jalan kerjanya. Okay, so R berubah secara songsang. Okay, so R sama dengan, kalau songsang Q tu kena berada di atas ke bawah? Ingat lagi? Atas ke bawah? Kalau songsang? Wah. Yes, berada di bawah. Okay, so per dengan Q. So yang atas ni jangan lupa nilai K kita. Sebab ni kan setiap kali kita buat persamaan mesti ada nilai K. Itu wajib. K tu adalah pemalar. Okay, so sekarang ni kita nak cari nilai K ni. Macam mana nak cari nilai K? Kita mesti masukkan nilai R dengan Q. So dia dah bagi dah. R sama dengan 6, Q sama dengan 1/3. Kita masukkan sahaja. Okay. Benda ulang-ulang yang sama. R sama dengan 6. Sama dengan K. K kita nak cari, kita tak tahu berapa kan. And then Q adalah 1/3. Macam tu. Okay, kita ganti kan. Okay, so selepas itu, kita nak cari K. 1/3 tu mesti pindah ke sebelah. Okay, so K dengan 1/3 itu adalah bahagi sebab per kan. Per tu maksudnya bahagi. So kalau pindah sebelah, dia akan jadi darab lah. So bermaksud
Akan jadi 6 kali dengan 1/3 sama dengan K. K dah tinggal seorang-seorang dah. So guna kalkulator. 6 kali 1/3 berapa? 2. Yes, good. So K sama dengan 2. So macam mana nak ungkapkan R dalam sebutan Q ni? Soalan dia kan. So awak ambil ni balik. Okay. So R sama dengan K, kita dah tahu 2 per dengan Q. Q. Okay, so jawapannya mana tu? A, B, C ke D? Jawapannya adalah A. A. Okay. Jawapan adalah A. Okay, soalan macam ni dikira mudah. Okay, make sure awak betul-betul faham. Okay, next. Kita pergi soalan nombor 5. Okay, diberi bahawa P berubah secara songsang dengan punca kuasa 3Q. Okay. So, daripada sini kita boleh buat dia punya persamaan. P berubah secara songsang dengan punca kuasa 3Q. Cuba buat persamaannya dulu. Okay, macam mana buat persamaan? Okay, saya nak Zarif Luqman. Macam mana nak buat P berubah secara songsang dengan punca kuasa 3Q? Macam mana persamaannya? Ataupun anyone yang dah boleh buat, boleh respon. Daniel Fidaus. Cepatlah cuba. Okay, kalau salah tak apa, kita belajar. Okay. Tak nak cikgu je yang bagi. Macam mana P berubah secara songsang dengan punca kuasa 3Q? Macam mana nak buat persamaan? Okay, Daniel Hakim. P sama dengan K per Q kuasa 3. Yes, good. Pandai. Okay, P sama dengan K per dengan punca kuasa 3Q. Punca kuasa 3Q. Punca kuasa 3Q macam tu. Okay. Disebabkan dia songsang, kita letak dekat bawah punca kuasa 3Q tu. And then K jangan lupa tulis. Okay, mudah je ni. Okay, cuba mahirkan ni. Okay, and then dia cakap dan P sama dengan 2 apabila Q sama dengan 1/64. And then hitung nilai P apabila Q sama dengan 343. Okay, so ni macam biasalah. Saya buat kat atas sikit lah supaya dia round sikit ya. P sama dengan K per dengan punca kuasa 3Q. And then kita kena cari K dahulu. Nak cari K, kita kena masukkan nilai P dengan Q. So you dah beritahu dah. P adalah 2. P adalah 2. Okay, saya buat colour lain tu supaya awak boleh nampak macam mana saya masukkan nombor tu. Okay, punca kuasa 3. Q adalah 1/64. So awak gantikan Q tu jadi 1/64. Macam tu. Okay, so saya nak awak cuba cari punca kuasa 3 1/64. Berapa? Guna kalkulator. Mahirkan tekan kalkulator. 1/4. Yes, very good. So 1/64 puncakan kuasa 3 tu akan jadi 1/4. Okay, awak boleh nampak kan punca kuasa 3 tu.
kat kalkulator. And then 1/64 tu letak dalam kurungan sebaik-baiknya. Okay. Okay, so lepas tu nak cari K. K per dengan 1/4. 1/4 tu kita kena pindah sebelah. K dengan 1/4 adalah bahagi. Kan dia pecahan kan, bahagi. Pindah sebelah dia akan jadi darab. Okay. So 2 kali dengan 1/4 sama dengan K. 2 kali 1/4 berapa? 1/2. 1/2. Very good. Ni 1/2. Dia cari K dah. Next, barulah kita boleh hitung nilai P apabila Q sama dengan 343. Okay, saya buat sebelah sini Saya sambung sebelah kanan Okay, so kita ambil yang tadi P sama dengan K kita dah tahu adalah 1/2 per dengan kuasa 3 punca kuasa 3Q. Okay, tulis macam tu saja. Tak apa bertingkat-tingkat pun. Okay, so cari P. P berapa kan? 1/2 punca kuasa 3. Q tu dia nak berapa? 3/4. Kita gantikan jadi 3/4. And then carilah punca kuasa 3. 3/4 berapa? Guna kalkulator. 7. 7. Betul tak? Saya check. Ya, betul 7. So, awak guna kalkulator. 1/2 bahagi 7 berapa? Bahagi 7. Akan dapat 1/14. 14. Yes. Dia adalah 1/14. Okay, awak kena mahir betul-betul guna kalkulator. Okay, sebab kalau nak corak-corak nanti takut salah kan? Okay, so jawapannya adalah C. Okay, kalau bentuk-bentuk soalan macam ni, dia sama je. Awak cari K dahulu, lepas tu baru masukkan nilai yang dia suruh cari tu. Sekejap Okay, next. Soalan nombor 6. Okay, soalan nombor 6 ni dia berbentuk penyelesaian masalah lah. Tapi bukan susah mana pun. Kalau soalan, sepatutnya soalan kalau penyelesaian masalah ia lebih panjang, lebih sukar. Tapi dia ni macam dia letak satu cerita je lah kan. Okay, dalam suatu kerja sukarela, 2 orang budak lelaki telah ditugaskan untuk mengecat dinding sebuah dewan. Okay, masa yang diperlukan untuk menyiapkan tugasan mereka adalah 2 jam 30 minit. Okay, diberi masa T berubah secara songsang dengan bilangan tenaga kerja Y. Okay, hitung masa dalam minit. Dia buat dalam minit Hitung masa dalam minit yang diperlukan jika 5 orang budak lelaki melakukan tugas itu. Okay, so firstly kita tukar dulu sebab dia nak masa dalam minit, kita tukarkan masa yang soalan bagi dalam minit. Okay, so 2 jam 30 minit berapa minit? Ingat lagi tak soalan rendah ni? 10. Berapa? 10. Tak dengar lah.
Okay, 1 jam adalah 60 minit kan? Kalau 2 jam, 60 kali 2. So, 120. 120 tambah dengan 30 minit sebab dia ada 30 minit kat situ adalah 150 minit. Okay, 150 minit. So, kita jangan guna yang jam-jam ni. So, 150 minit. Okay, and then selepas itu, kita buat ayat matematik. Kita buat bentuk persamaannya. Okay, diberi masa T berubah secara songsang dengan bilangan tenaga kerja Y. Okay, so buatlah T sama dengan songsang. Kalau songsang letak dekat mana? Atas ke bawah? Atas. Songsang. Bawah. Ingat tau kalau songsang ni bawah. Dia macam tak normal. Songsang ni macam tak normal kan. Kita letak kat bawah. Okay? Okay, so Y. Songsang yang Y. So dekat atas jangan lupa kita ada pemalar. Adalah K. Okay, K ni memang kena sentiasa tulis. Tak kisah dia songsang, secara songsang ke ataupun secara langsung. Okay, so selepas tu dia dah bagi kat sini dalam suatu kerja sukarela 2 orang budak lelaki. Yang tu adalah dia punya nilai kan. 2 orang budak lelaki mengecat dinding. Dan masa yang diperlukan adalah 150 minit. So 2 orang ini adalah bilangan tenaga kerja. Ini adalah Y. Dan ini adalah masa. Masa ni adalah T. So kita masukkan sahaja nilai ini. Okay. Awak kena tentukanlah nilai itu adalah yang mana satu. Yang jangan salah masukkan. Kalau awak salah gantikan atau masukkan, nanti akan efek dekat jawapan akhir awak. So T adalah masa. Masa adalah 150. Kita gantikan sahaja. Okay. Sama dengan K. K kita tak tahu. Macam biasalah kita kena cari K dahulu kan. Okay, and then dengan Y. Y adalah berapa tadi? Y adalah 2. 2. Y itu adalah bilangan tenaga kerja kan. Berapa orang yang bekerja. Iaitu ada 2 orang. So kita cari K lah. Nak cari K macam mana ni ya? Seorang bagi tahu. Apa yang kena pindahkan? 2 pindah. 2 pindah jadi operasi apa? Darab. Yeah, good Adlin. Okay. Jadi operasi darab. So 150. 300. Pandai. 150 kali 2 K. So K adalah berapa? 300. 100. Okay, dah cari K. Belum habis lagi. Kadang-kadang kan, yang ni nasib awak baik ni. A, B, C, D ni tak ada 300. Kadang-kadang pelajar nampak 300. Tengok bulat 300. Salah sebab kita belum habis ke soalan. Belum lagi habis menyelesaikan masalah. Okay, and then soalan nak apa? Hitung masa dalam minit yang diperlukan jika 5 orang budak lelaki melakukan tugas. Dia suruh hitung masa. Masa ini adalah T. T kita tak tahu. Dia bagi nilai 5 orang budak lelaki. 5 ini adalah pekerja. Tenaga kerja itu adalah Y. Okay, so kita buat kat sini lah. So tadi T sama dengan K kita tahu adalah 300 per dengan Y. K kita tahu kita just masukkan 300 tu jadi K. Okay, so T kita tak tahu. Kita kena tulis balik 300 per dengan Y. Y adalah 5. So 300 bahagi 5 berapa? 60. 60. Okay. Macam tu lah. Okay, kalau awak perasan daripada atas ke bawah dan ubahan tu dia tanya soalan tang tu je. So awak kena mahir kan. Okay, kita mesti kena target lulus untuk matematik SEM 3 ni. Okay, kita tengok soalan nombor 7.
Okay, kita ada masa dalam 20 minit lagi lah insyaAllah. Okay, jadual 3 menunjukkan hubungan antara 3 pemboleh ubah P, Q dengan R. Okay, kalau sebelum ni kita nampak macam 2 pemboleh ubah kan, A dengan B, X dengan Y, T dengan Y. Okay, tapi ni ada 3 P, Q dan R. Okay, and then dia ada bagi P ada 3, Q ada 8, R ada 2. And then lagi satu dia bagi P ada X, Q 36, R adalah 3. Okay, yang diberi bahawa P hubungan ubahannya adalah Q per R kuasa 2. Yang tu adalah bentuk macam ikan tu. Okay, hitung nilai X. Okay, firstly awak kena jadikan dalam bentuk persamaan. Okay, dia suruh hitung nilai X and then jadikan dalam bentuk persamaan. Daripada mana? Daripada sinilah. Senang je kan? So, kalau jadi dalam bentuk persamaan, letak K sahaja. Tambah K. KQ per dengan R kuasa 2. Okay? Kalau nak jadi bentuk persamaan, just letak K sahaja. Okay, so sekarang ni, sebelum kita nak cari X tu, kita kena cari K dahulu. So macam mana nak cari K, awak kena tahu nilai P, Q dengan R. So kita ambil yang kolom yang pertama ini, yang 382. P adalah 3, Q adalah 8, R adalah 2. Kita masukkan saja. Make sure masukkan dengan betul. Okay. P3. K, Q adalah 8 dalam kurungan lah. Okay, kalau awak tak letak kurungan pun still betul lagi. Okay. And then R kuasa 2. So 2. And then kuasa 2 jangan lupa. Okay, saya buat colour lain tu, colour biru tu supaya awak nampak macam mana dia digantikan masuk. Okay. Okay, jangan terbalik-terbalik pula. Yang P jadi Q, Q jadi P. Nanti susah. Okay, so sekarang kita selesaikan. Nak cari K. So 3 sama dengan 8 kali, K kali dengan 8. K darab dengan 8 jadi 8K. 2 kuasa 2 berapa? 2 kuasa 2 berapa? 4. 4. Pandai. Okay. Okay, so 8 bagi 4. 8 per 4 tu kita boleh selesaikan. 8 per 4 dapat berapa? 2. Dapat 2 kan? 8 bagi 4 adalah 2. So jadi K. So kita akan dapat K. Okay, K 2 ni kena pindah sebelah Dia akan jadi bahagi. So jadi 3 per 2. Okay. So kita tahu adalah K adalah 3 per 2. Okay, ni belum jawapan akhir lagi Ni baru nilai K. Awak kena hitung nilai X. Okay, so next. Barulah kita masukkan K tu, kita dah tahu dah. So P sama dengan K adalah 3 per 2 Q R kuasa 2. Okay, ambil dari sini ni. Okay. Yang penting kita masukkan nilai K sebab kita dah tahu nilai K. Okay, so selepas itu kita boleh cari X lah. So kita gunakan yang kolom yang kedua di sini. Yang saya colourkan warna merah tu Okay, so P adalah X. Kita gantikan saja X. Sama dengan 3. Q adalah berapa? Q adalah 36. Kena buat kurungan lah. Sebab nombor dengan nombor kan. Kena buat kurungan macam tu. And then per dengan 2. Dalam kurungan tu berapa? R tu adalah 3. Kuasa 2 jangan lupa. And then selesaikan je lah. Awak boleh guna kalkulator terus. 3 kali 36 per dengan 2 kali 3 kuasa 2. Okay. Tapi kalau lebih selamat buat 1 per 1. 3 kali 36.
Berapa? 3 kali 36, 108. Yes. And then 2 kali 3 kuasa 2. 2 kali 3 kuasa 2 adalah 18. 18. Lepas tu 108 bahagi 18. Jawapan? 6. Yes, jawapan adalah 6. So jawapannya adalah C. Okay, contoh. Okay. Okay, saya harap awak boleh lah ikut. Okay, sebanyak sedikit dapat recall balik apa yang kita dah belajar sepanjang semester 3 ni. Okay, kita tengok soalan nombor 8. Okay, saya rasa soalan nombor 8 ni adalah soalan terakhir kot kan. Sebab lepas ni pukul 10 kelas 2 MPP ada kelas sains. Kelas 2 MTA auto ada kelas ke selepas ni? Ada. Ada kelas apa auto? Ada ke tak? Ada pelajar auto tak? Sebab saya gabungkan kelas MPP dengan auto hari ni. Okay, kita tengok soalan nombor 8 . Okay, diberi bahawa P berubah secara langsung dengan punca kuasa 3Z. Okay, dan secara songsang dengan kuasa 2Y. Ini apa? Dia adalah gabungan. Okay. Saya tunjuk nota ubahan bergabung. Kalau bergabung ni, maksudnya dia gabungkanlah secara langsung dengan secara songsang. Dia ada langsung dan songsang dalam satu ayat yang sama. So kalau contohlah yang ni kan, Y berubah secara langsung dengan X. Kalau secara langsung, letak X tu dekat atas. And then secara songsang dengan Z. Kalau songsang, letak Z di bawah. Okay? And then nak tulis persamaan jadi macam ni lah. Y sama dengan K X per Z. Okay? So awak dah faham macam nak buat secara langsung, awak faham secara songsang. So sekarang awak gabungkan saja. Okay? So kita tengok balik soalan ni. P berubah secara langsung dengan punca kuasa 3Z. And then secara songsang dengan kuasa 2Y. Okay, macam mana nak tulis Okay, so P, start dengan P kan. So P sama dengan K. K mesti kena tulis lah, wajib kan. And then punca kuasa 3Z. Secara langsung letak dekat atas lah. Secara langsung punca kuasa 3Z. So punca kuasa 3 macam ni, Z. Awak kena tahu punca kuasa 3 tu macam mana Punca kuasa 2, dia tak ada nombor 3 tu lah. Dia ada punca kuasa sahaja. Okay, and then pergandengan sebab dia kata secara songsang kan. Secara songsang dengan kuasa 2Y. Secara songsang maksudnya apa lah, letak kat bawah je. Kuasa 2Y. Kuasa 2Y tu maksudnya Y kuasa 2 lah. Okay. So yang ni adalah dia punya bentuk persamaan. Awak pandai buat ni, awak akan tahu buat yang lain. Okay. And then nyatakan nilai S dan M. Soalan nak ni. Nilai S dan M. Saya ingatkan kena kira ni. Rupanya dia dah bagi ni . P adalah ZS per dengan Y kuasa M. So dia suruh cari S tu berapa? S tu apa ni? S tu adalah orang panggil apa ni?
Dia punya kuasa berapa, M tu kuasa berapa. So, kita dah tahu Y tu adalah kuasa berapa? Kuasa 2. Kan? Y adalah kuasa 2. So, M ni jawapannya kita bandingkan saja kan. Kita bandingkan saja. Y ni adalah kuasa 2. So, M ni maksudnya jawapan M adalah 2. So, M adalah 2. So, awak tengok M 2. Yang M yang negatif 2 ni salah lah. Okay, so jawapan dia sama ada A ataupun C. So, kita tengok Z. Z kuasa berapa ni? Z adalah punca kuasa 3. Kalau punca kuasa 3 adalah soalan ni dia senang tapi tricky sikit lah. Okay, kalau punca kuasa 3 ni, kalau dalam matematik, kalau dia nak tulis dalam bentuk kalau nak tulis dalam bentuk nombor kan, punca kuasa 3 ni adalah Z jadi 1/3. Macam tu, okay? So, jawapannya adalah 1/3. So, jawapannya adalah A. Okay, yang ni pengetahuan baru untuk awak ni. Kalau Z punca kuasa 2, kita boleh tulis juga sebagai Z 1/2. Okay? Kalau Z punca kuasa 3, Z, kita boleh tulis sebagai Z 1/3. Z kuasa 1/3. Okay? Ni adalah ilmu untuk awak. Kalau awak tak percaya, awak boleh try gunakan kalkulator. Okay, awak tekan dulu punca kuasa 2 9 and then awak tekan juga, okay, awak test dulu. Punca kuasa 2 9 dapat berapa? 3. 3. Okay, and then awak cuba tekan kalkulator awak 9 tapi kuasa 1/2. Dapat berapa? So macam nak tekan kalkulator kalau macam ni, awak tekan macam ni 9, awak guna simbol yang macam kucing punya kepala, punya telinga tu. And then 1/2. Dapat berapa? 4 1/2. 4/1/2. Sepatutnya sama. Okay. Okay, 9 punca kuasa tu awak guna kucing tu kan? Oh, kurungan. Kurungan. Dekat kurungan. Betul. Dapat berapa? 3 juga. Dapat 3 juga. Okay, maksudnya punca kuasa tu maksudnya 1/2. Kalau punca kuasa 3 adalah kuasa 1/3. Ini adalah satu ilmu barulah untuk awak. So jawapannya adalah A. Okay, ni tak ada kira apa-apa pun. Dia just suruh tentukan nilai kuasa tu sahaja. Dia macam saja nak uji kefahaman awak sahaja. Okay, so tengok soalan nombor 9 dan seterusnya dah tajuk lain dah. Kan saya kata hari ni saya nak fokus kat bab ubahan, faham betul-betul. So the next thing, okay, saya tahu mesti ramai lagi tak buat ni sebab minggu lepas saya dah bagi benda ni tapi mesti ramai tak buatnya. Okay, sebab tak ada seorang pun tanya saya soalan. Betul. Okay, so kerja awak adalah seterusnya awak cuba buat bahagian B, tajuk ubahan. Yang ni, soalan 21. Soalan 21 dengan soalan 22. Awak cuba buat 2 soalan ni. Tapi ni bentuk apa? Subjektif lah. Kalau tak faham, boleh terus tanya cikgu. Okay, insyaAllah the next Google Meet pada minggu hadapan saya akan buat lagi. Okay, sampai kita nak buka sekolah ni saya akan buat Google Meet banyak setiap minggu ada Google Meet sekali seminggu supaya awak keep on bersedia untuk masuk sekolah dan seterusnya akan ulang kaji. Seterusnya exam. Dekat sekolah tu mesti kita tak sempat nak ulang kaji banyak-banyak. So awak kena start ulang kaji daripada sekarang. Okay, sebelum
tu saya akan bagi link untuk kehadiran. Tolong isi kehadiran. Kejap ya. Mana ni? Okey, sini. Copy link. Copy. Okay, awak tengok pada chat kita tu, in-call message kita dekat dalam Google Meet ni ada link saya bagi, tolong isi untuk kehadiran ya. Okay, so masing-masing boleh cubalah soalan 21 dengan 22 sekurang-kurangnya. Kalau boleh terus buat, kalau free time kan, tak buat apa, buat je. Dan kalau ada apa-apa terus contact cikgu, okay? Dah isi kehadiran, awak boleh left lah kalau tak ada apa nak ditanyakan lagi. Okay, terima kasih dan tahniah kepada pelajar yang join pada hari ini. Very good. Okay, awak dah start belajar. Okay, join kelas cikgu. Okay, nanti ingatkan kawan yang lain untuk ni lah. Untuk join kelas-kelas yang akan datang. Okay, Okay, go. sama-sama. Alright, sama. Terima kasih, Cikgu.